Jose Mourinho akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Estadio Olimpico. Jodoh yang tak panjang. Kerana boleh start dengan kau, Ram. Mourinho. Sayang. Tapi kalau kita ikut tengok pattern dia balik sepanjang karier dia, memang kalau musim ketiga dia akan ada isu-isu macam ni. Tetapi aku rasa satu kesilapan daripada pihak rumah lah. Selepas mereka ketandusan piala 14 tahun, last diorang menang 2008 Copa Italia. And then Mourinho bimbing mereka untuk, walaupun hanya UEFA Conference League, tetapi itu kejohanan yang pertama Dan kali final diadakan, dan Europa final Europa League next year-nya. Tak silap aku, yang buatkan fans Roma kebanyakannya sayang kepada Mourinho, sepanjang tempoh last kali Italian team menang kejuaraan Eropah ialah Inter kot, treble 2010. So nextnya ialah Roma lah pada UEFA Conference League. So mungkin impact dan bonding yang Mourinho ada dengan penyokong dia tu, segelintir penyokong itu mungkin mendalam. Tapi sayanglah benda macam ni jadi sayang sikit lah. Untuk kau, Kim, sebab nyambung apa yang Karami cakap, rugi untuk Roma. Tapi dalam game lawan AC Milan kalah 3-1 hari tu, fans Roma bu kat Mourinho. Okey, setuju. Sebenarnya tetap satu kehilangan untuk Roma. Yang pertamanya, bila Mourinho datang ke satu klub yang sebenarnya sudah hilang, orang kata, sinar ataupun punca, yang mana tak ada semangat seperti mana yang ada sekarang. Yes. Itu adalah X factor yang ada pada Mourinho. Dan ada juga stat dikeluarkan, katanya dengan kedatangan Mourinho for the first time, Roma the stadium sold out untuk 40 game berturut-turut. Betul. Menunjukkan bahawa adanya semangat ataupun adanya support daripada fan dan sebagainya. Aura dia sendiri. Aura tu ada, dan adanya Mourinho boleh tarik pemain-pemain seperti Dybala dan sebagainya untuk datang. Cuma rasanya benda ni lebih kepada snowball effect. Musim pertama Mourinho datang kerana dia nak satu cabaran yang baru. Jodoh tak panjang di EPL, jadi dia pergi ke Roma yang mana orang kata impossible untuk dia buat seperti mana yang dia buat di Inter Milan. Tapi dia boleh jayakan juga Roma, cuma mungkin tak ada sokongan daripada klub. Kalau kita tengok, Mourinho tak ada berbelanja besar. Dia ada menjual, tapi perbelanjaan untuk bawa masuk player tak ada. Jadi mungkin untuk season ni perkara yang sama. Mourinho kata, okay, alright, I've survived for 2 season. Yang seterusnya ni mungkin kena ada sokongan daripada klub, dan klub tak boleh bersetuju. Jadi mungkin itu sebabnya. Kalau bercakap soal, semua orang bercakap bila the moment keluar je story pasal Mourinho kena sack, orang bercakap tentang third season syndrome melibatkan Mourinho. Dan tadi kau ada sentuh juga, mungkin daripada first moment dia sampai kat club, and pergi ke second season, third season. Aku mungkin berhaluan kiri lah bila bercakap soal third season syndrome ni. Maksud aku tak begitu setuju dengan third season syndrome. Maksud aku, kalau bercakap soal apa yang berlaku dekat Mourinho, dia lebih kepada, again, sama apa yang kau cakap tadi, Kim. What's the purpose bila kau sampai kat Roma? Betul. Kau sampai kat Roma bukan untuk baiki kedudukan Liga, bukan untuk qualify top 4 dan juga sebagainya, tapi lebih kepada trophy drought yang diorang dah go through bertahun-tahun. And it's delivered well. Kau dapat piala, kau nak piala, kau dapat piala. Dan aku rasa, aku setuju dengan kau bila kau cakap tentang mungkin financial. Roma ada problem dengan financial, dan tak boleh nak jadikan bawa masuk player baru, dan tak boleh nak buat. But still, kau dalam tempoh problem tu, kau still dah bawa masuk Dybala, Lukaku. Walaupun kau kehilangan player macam siapa player yang pergi Zaniolo. So benda-benda macam tu still, tapi bagi aku, yes, aku agree dengan kerugian yang ada dekat Roma bila lepaskan Mourinho. But again, Hakim, daripada day one Mourinho sampai Roma, sampai dia tinggalkan Roma, sejujurnya, what have he changed dekat situ? Pertama sekali, Mourinho masuk ke Roma, for the very long time, aku rasa aku nak tengok Roma. Itu benda paling penting. Dan nombor 2, dengan kemasukan Mourinho, Roma jadi relevan di Eropah. Yang mana season lepas, kita tengok bagaimana Itali dominate all the finals. Betul. Semua tiga-tiga. Betul. Maknanya ada wakil untuk Conference League. Yang ketiga, dengan kemasukan Mourinho, kita juga boleh tengok bagaimana Liga boleh jadi kompetitif. Yang mana Juventus bukan lagi dominant, adanya Inter Milan, adanya AC Milan, dan juga Roma juga for the first season yang Mourinho berada di sana, dan juga season lepas kompetitif. Cuma season ni, it's a bit hard.
susah nak survive. Again. Sebab Mourinho kita setuju atau tidak, dia memang serial winner. Okay. Itu kita tak boleh nafikan. Dan dia memang orang untuk menamatkan kemarau trofi. Dia hampir buat benda tu sebenarnya dengan Spurs. Okay. Tapi sebelum sampai kena pecat. Betul. Jadi benda tu dia still jadi tanda tanya lah. Dia dah buktikan dengan MU, dia buktikan dengan Inter Milan, dia buktikan dengan Real Madrid, dengan Chelsea, semua. Dan balik pada cerita Mourinho, aku ada lakukan siapan sebelum kau nak sambung Ram. Aku nak terus kita pergi ke laman X yang aku sempat share dan mungkin kita boleh terus tengok beberapa screenshot yang sempat kita bawa balik dan mungkin dapat kita share dekat sini. Bercakap soal Twitter. Yes, ni. Itu yang apa yang aku tweet dan aku nak baca daripada Farid Rahman ni, kawan lama ni. Dia dulu pernah datang dekat BBB juga. Coach Farid Rahman. Masih Special One bercakap soal Mourinho. Masih Special One dah mampu compete di top league Europe. Yang penting ada support daripada pengurusan dan metode players yang boleh bermain dengan cara yang dia nak. Dan Capik ataupun Ashraf Izam. Mourinho ni senang je. Lagi orang boleh bekerja ikut cara dia, dia susah nak buat perangai. Tapi itulah ke tahun ketiga masih melekat. Chelsea apa lagi? Kalau nak masuk top 10 musim ni, Mourinho cari yang tepat, silap-silap masuk top 7 ataupun 8. Ram, adakah Chelsea yang perlukan Mourinho? Ni mungkin luar pada cerita. Mungkin tapi aku rasa kalau Chelsea ambil Mourinho sekarang, tak sempatlah Pochettino nak habiskan apa yang dia dah mulakan. Okay. So aku rasa tak fair pula untuk Pochettino. Tapi aku suka yang Farid Rahman tu cakap lah. Okay. Mampu compete, yang penting ada support daripada pengurusan. Dan Hakim pun dah cakap, kau pun dah cakap, masalah keuangan yang melanda Roma menyebabkan Mourinho tak dapat bawa masuk player yang dia nak. Betul. Sebelum ni mana-mana kelab dia pergi, dia akan bawa masuk pemain yang dia nak. Jadi disebabkan dia ada, tak silap aku, ada pelanggaran FFP. So Roma terpaksa berjimat sedikit dan terpaksa setiap tahun melepaskan pemain untuk balance the books. So itu merencatkan sedikitlah squad depth Roma, dan musim ni paling terkesan ditambah dengan injury kepada Dybala, kepada Chris Smalling, Tammy Abraham masih belum pulih daripada kecederaan. So squad dia tak deep dan bila dilanda masalah kecederaan tak dapat bawa masuk pemain, itu antara penyumbang lah kepada kenapa mereka berada di tangga ke-9 Serie A ni. Nak jadikan seronok lagi, bukan Chelsea tapi Mourinho ke Barcelona. Itu dream job dia. Yang mana dia tak dapat benda tu sebab Pep dulu. Dia pernah berada kat situ. Betul. Dan dia pernah impikan untuk jadi manager Manchester United, dia dapat. Dan ini adalah dream job. Maybe final one Barcelona. Kebetulan pula keluar cerita dressing room Javi. Betul. Barcelona sebelah. Senang kan? Dah kalah je kata bergaduh. Kalah je bergaduh. Aku ingat dalam dunia ni wujud kelab Man United je yang ada masalah dressing room yang hari-hari paper duk keluarkan. Mungkin Barcelona pun keluar juga sebenarnya. Alright, tapi selain daripada apa yang kita dah baca dua tadi, mungkin kita dah proceed yang seterusnya daripada Syarul Hazim. Memandangkan Brazil masih berharap pada Ancelotti, why not hire Mourinho? Mungkin boleh jadi perkahwinan yang sesuai. Jadi kita sentuh benda tu. Dan daripada Arik Shed, setup play dia dah tak sesuai untuk liga yang mana sekarang build up play from the back dah jadi foundation untuk team. So dengan capability yang dia ada, lebih sesuai kalau manage national team dan main di knockout round, which is aku nak sangat tengok dia manage Portugal. Hakim Aiman, Mourinho next. Masih di club level ataupun kau lebih prefer untuk tengok dia pergi ke international club stage? Club level. Sebab untuk manager seperti Mourinho sendiri, yang mana ini apa yang Arsene Wenger sendiri pernah katakan. Untuk a very active manager, dia prefer untuk berada di club berbanding berada untuk national team. Dan manager seperti Mourinho, dia still nak prove something yang sebenarnya dia masih berada di dalam orang kata top tier managers. Pergi ke national team, you only make appearance every 2 years dan sebagainya, dan dia tak ada control kepada gameplay dan juga pemain dan sebagainya. Aku tak rasa Mourinho akan tamatkan kariernya manage club dan tidak ke national team lah. Ram, menyambung daripada apa yang kita dah sentuh setakat ni, pada 10 minit ni. Kita tengok sekarang, ini adalah winning percentage daripada Mourinho. Yang paling tinggi dia dekat Chelsea, 59%. Tapi itu adalah kombinasi dua tempoh di Chelsea. Tapi personal point of view kau, adakah Mourinho gagal di Roma sebenarnya? Aku faham ada banyak sentimen financial lah, apalah. Tapi daripada kau sendiri, kalau di atas padang saja mungkin gagal. Mungkin aku boleh cakap gagal. Tetapi itu selepas corak permainan yang mungkin penyokong Roma kurang gemar, mungkin membosankan. Tetapi macam kau cakap, itu selepas kau suruh aku tolak semua masalah-masalah luar padang. Tapi kalau kita ambil kira faktor masalah luar padang, aku tak boleh cakap itu kegagalan lah. Mourinho seperti Hakim cakap, serial winner, dia menang trofi, dia bawa ke final Liga Eropah. Mungkin pengurusan tertinggi Roma yang
terlalu mengharapkan Roma layak ke Champions League kot musim ni lah, supaya musim lepas dia kena finish top 4 kan. Mungkin tak dapat tu yang antara faktor kenapa Mourinho berada dalam keadaan sekarang lah, kegagalan tu lah. Kalau nak, sebab kita kena ingat tau, kita punya discussion ni awal season itu dia tolak tawaran pergi Saudi. Yeah. Betul. So dia relevan lagi dekat Europe tak? Sebelum aku tutup cerita ni. Ataupun pergi Saudi. Okay. Pergi Saudi kan takut tak dapat payment. So aku tanya begitu tu. Dia jangan pergi Saudi. Dia relevan, tetapi mungkin ni pendapat aku. Sebab dia bukan Negeri Sembilan ke? Tak, Negeri Sembilan aku dengar pengurusan baru. Jangan. Sebab dah hilang. Nak cakap tadi. Okey, dia mungkin relevan, tapi kalau kita tengok yang manager yang seangkatan dengan dia ada satu style, iaitu old school. Kita panggil old school style. It's my way or the highway. So mungkin kalau dia boleh ubah sedikit kot cara dia mengendalikan pemain, menguruskan pasukan, mungkin dia players akan lebih bersama dia kot. Aku rasa lah. Saudi ataupun Europe masih di Eropah? Masih relevan di Eropah. Sebab kalau kita tengok sekarang, kalau kita nak senaraikan 5 manager terbaik di Eropah pun, dia masih dalam tu lah. Dia masih dalam tu. Dia dalam bracket tu. Ya. Jadi sebenarnya kita tengok banyak pun klub struggle EPL yang perlukan good manager. Ataupun di Spain yang perlukan good manager. Even kita tengok di Jerman pun, dia belum pernah lagi ke sana. Yeah. Jadi sebenarnya dia masih relevan. Bila kau cakap Jerman sebenarnya, aku terfikirlah. Ya. Aku macam nak tengok dia pergi Dortmund lah. Dia takkan pergi Bayern aku rasa. Yeah. Aku rasa dia takkan pergi Bayern. Yeah. Dia akan pergi yang mungkin top tier tapi bukan first choice. So aku rasa aku nak tengok dia pergi Dortmund. Yeah. Sebab Dortmund ni, sebab Mourinho sedar ataupun tidak, dia ada satu sentuhan yang yes, dia pegang banyak kelab besar dan player high profile, tapi sebenarnya banyak juga player muda yang datang daripada dia juga, datang daripada akademi. So Dortmund kita tahu dengan sistem dia orang. Betul.